Assalamualaikum sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Saya Afiq Hidayatul bin Usid, nombor matrik 283143, mewakili grup Q iaitu daripada Kuantan. Grup saya ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk gangguan seksual yang telah kami persiapkan. Terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk menyampaikan maklumat yang bermanfaat ini. Dalam beberapa minit yang akan datang, kami akan membincangkan isi kandungan pembentangan kami. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan dengan membuka tirai isi pengenalan tersebut. Pengenalan. Pertama, gangguan seksual merujuk kepada masalah dalam fungsi seksual yang dapat menyebabkan kesulitan atau keseseraan dalam aktiviti seksual seseorang. Kedua, gangguan seksual boleh melibatkan masalah dalam keinginan seksual, kepuasan seksual atau kemampuan untuk mencapai dan mengekalkan keintiman seksual. Ketiga, terdapat beberapa jenis gangguan seksual yang umum yang akan dijelaskan dalam perbincangan ini bersama dengan yang contoh-contoh yang relevan. Seterusnya, saya Muhammad Amirul Adam 283621 ingin menerangkan gangguan disfungsi seksual pada wanita dan gangguan disfungsi seksual pada lelaki. Seterusnya, gangguan disfungsi seksual pada lelaki, gangguan keinginan seksual lelaki, ketidakmampuan untuk membangkitkan atau mempertahankan keinginan seksual yang mencukupi, gangguan ereksi lelaki, ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk hubungan seksual yang memuaskan, gangguan orgasmi lelaki, kesukaran mencapai orgasmi atau kurangnya intensiti orgasmi, gangguan ejakulasi lelaki, ketidakmampuan untuk mengawal ejakulasi. Seterusnya, gangguan disfungsi seksual pada wanita. Gangguan hasrat seksual wanita, kurangnya keinginan seksual atau kurangnya minat dalam aktiviti seksual. Gangguan gairah seksual wanita, ketidakmampuan untuk menghasilkan atau mempertahankan keadaan fisiologikal yang menyokong aktiviti seksual yang memuaskan. Gangguan orgasmi wanita, kesukaran mencapai orgasmi atau kurangnya intensiti orgasmi. Gangguan nyeri seksual wanita, rasa sakit yang berulang atau kronik semasa aktiviti seksual. Assalamualaikum, saya Muhammad Abdul Khairullah bin Ghazali, nombor matrik 283205 daripada grup Q Kuantan. Seterusnya saya akan menyambung tentang gangguan seksual pada individu lain. Disfungsi seksual pada gangguan kebimbangan, kesulitan melakukan aktiviti seksual yang memuaskan disebabkan oleh kebimbangan atau ketakutan yang berterusan. Gangguan identiti gender, ketidakselesaan atau ketegangan yang berterusan dengan peranan jantina yang ditugaskan semasa kelahiran yang boleh menyebabkan gangguan dalam kepuasan seksual. Seterusnya, latar belakang kajian situasi. Latar belakang gangguan seksual. Gangguan seksual dapat disebabkan oleh faktor psikologikal, fizikal atau kombinasi dari keduanya. Faktor psikologikal, faktor-faktor seperti stres, kecemasan, depresi, pengalaman traumatis, konflik hubungan dan body image negatif dapat menyebabkan gangguan seksual. Yang ketiga, faktor fizikal. Kondisi medis seperti penyakit jantung, diabetes, gangguan hormonal, gangguan neurologis dan efek samping obat-obatan dapat mempengaruhi fungsi seksual. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis gangguan seksual. Gangguan hasrat seksual pada wanita, kurangnya minat atau keinginan dalam aktiviti seksual. Yang kedua, gangguan hasrat seksual pada lelaki, kurangnya minat atau dorongan seksual yang mencukupi. Yang ketiga, gangguan gairah seksual pada wanita, kesulitan mencapai atau mempertahankan respon fisiologis yang cukup untuk gairah seksual. Yang keempat, gangguan gairah seksual pada lelaki, kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup keras atau aktivis seksual yang memuaskan. Yang kelima, gangguan orgasmis pada wanita, kesulitan mencapai orgasmis atau pengalaman orgasmis yang lemah. Yang kelima, gangguan orgasmis pada lelaki, kesulitan mencapai orgasmis atau mengalami ejakulasi tertunda. Dan yang terakhir adalah gangguan nyeri seksual pada wanita, rasa sakit yang berulang atau kronik setelah aktivis seksual. Salam sejahtera. Saya Kaliswari Tanggawelo, nombor matrik 283192. Analisis. Laporan statistik jenayah polis Malaysia
pada tahun 2020 mencatatkan bahawa terdapat 3,976 kes pelecehan seksual yang dilaporkan di seluruh negara. Ini menunjukkan keperluan yang mendesak untuk mengambil tindakan serius dalam menangani isu ini dan melindungi mangsa daripada penderaan seksual. Seterusnya pada tahun 2021, satu kes yang mencetuskan kebimbangan berlaku di sebuah sekolah rendah di Johor, di mana seorang guru didapati melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa pelajar perempuan. Pendidikan seksual yang berkesan dapat memainkan peranan penting dalam mengurangkan insiden gangguan seksual. Kerjasama yang erat antara pihak berkuasa, agensi penguatkuasaan undang-undang dan masyarakat diperlukan untuk mengesan dan menangani kes dengan cepat. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan kes-kes gangguan seksual mereka disaksikan atau dialami. Cadangan. Pendidikan seksual yang menyeluruh dan bersepadu harus diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan seksual yang efektif akan memberikan pengetahuan yang tepat mengenai tubuh, persetubuhan berdasarkan persetujuan dan pentingnya menghormati hak asasi seksual. Seterusnya, perlu ada pemantauan yang lebih ketat dan pengawasan dalam institusi pendidikan dan tempat kerja. Perlu melaksanakan dasar dan prosedur yang jelas untuk melindungi pelajar dan pekerja daripada gangguan seksual. Seterusnya, penyediaan saluran aduan yang selamat dan proses siasatan yang telus serta tindakan disiplin yang tegas terhadap mereka yang terlibat dalam pelecehan seksual. Akhir sekali, media dan platform sosial boleh memainkan peranan penting dalam menggalakkan kesedaran dan membantu mengatasi gangguan seksual. Rumusan. Beberapa temuan penting dapat disimpulkan seperti kesedaran dan pemahaman tentang gangguan seksual di Malaysia masih relatif rendah di kalangan masyarakat umum. Norma-norma sosial yang konservatif serta keyakinan budaya atau agama yang kuat dapat menjadi hambatan dalam menghadapi dan membicarakan masalah seksual. Seterusnya, akses ke perawatan yang tepat dan layanan kesihatan seksual masih menjadi tantangan di Malaysia. Meningkatkan kesedaran masyarakat tentang gangguan seksual melalui pendidikan seksual yang inklusif dan holistik. Seterusnya, meningkatkan aksesibiliti perawatan dan layanan kesihatan seksual dengan memperluas jaringan fasiliti kesihatan yang mampu menangani gangguan seksual. Diharapkan individu yang mengalami gangguan seksual di Malaysia dapat lebih mudah mendapatkan bantuan dan perawatan yang tepat. Sistem keadilan perlu dikuatkan untuk memastikan keadilan kepada mangsa dan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Akhir sekali, kita dapat mencipta masyarakat yang bebas dari gangguan seksual dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada individu yang terjejas. Sekian, terima kasih.